Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pelajar yang dikasihi sekalian. Jadi pada hari ini anda bersama saya untuk kita membuat sedikit ulang kaji bagi tajuk cahaya, iaitu bab kelima bagi silibus KBSM tingkatan 4. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan subtopik memahami kanta. Okey. Sebelum kita teruskan kepada perkara yang lebih mendalam, kita kenal dahulu apa yang dimaksudkan dengan kanta. Okay, kanta adalah satu alat yang diperbuat daripada bahan lutsina. Okay, seperti kaca atau plastik. Okay. Oleh kerana kanta diperbuat daripada bahan lutsina, maka cahaya akan dapat menembusi kanta. Okay, kanta mempunyai dua muka. Okey, di mana sekurang-kurangnya satu adalah melengkung. Okey, so kita tengok kepada contoh di bawah ni, ada dua jenis kanta, itu kanta cembung ataupun dalam bahasa Inggeris convex, convex lens, dan juga kanta cekung, concave lens. Concave lens. Okey, mana takrifan bagi kanta mesti ada sekurang-kurangnya satu yang melengkung. Okey, kat sini ada beberapa contoh kanta cembung. Okey, yang pertama ni dui cekung, sebab dua bahagian ni adalah melengkung, dia cembung lah, cembung. Okey, yang kedua plano cembung, satu permukaan dia cembung, manakala satu lagi permukaannya adalah plain, rata. Okey, dan yang kedua adalah meniskus menumpu. Meniskus menumpu. Okey, cara kita nak kenal kanta cembung ni, kita kena tengok di bahagian tengah dia lah. Bahagian tengahnya mesti dia tebal. Kalau kita tengok bahagian tengah bagi kanta cembung tebal, dia tebal. Tebal kat bahagian tengah ni. Tengok bahagian tengah ni dia tebal. Okey. Sini pun. Bahagian tengah dia tebal. Itu menunjukkan kepada kanta cembung. Okay, kata cembung ni fungsinya adalah untuk menumpukan cahaya. Okey, apa pula contoh kata cekung? Kata cekung, kat sini ada tiga juga contoh. Okey. Kata cekung ni dia melengkung, tetap melengkung tapi ke dalam. Nampak ramping kat sini. Dan kalau kita tengok pada tiga-tiga contoh ni, untuk kata cekung, dia bahagian tengah. Bahagian tengah dia nipis, dia menipis. Dan fungsi kata cekung ni kita panggil juga sebagai kata, dia adalah untuk mencapahkan cahaya. Maksudnya apa? Apabila cahaya masuk ataupun melalui kanta ni, cahaya ni dia akan diverge, akan mencapah. Diverge, mencapah. Jika nak bandingkan dengan kata cembung bila cahaya masuk dalam kanta, dia akan menumpu pada satu titik yang dikenali sebagai titik fokus. Okey, ni F dia. Okey, bagaimana sejarah ataupun macam mana sebenarnya kanta ni terjadi? Kanta ni sebenarnya dia berbuat, kita secara mudahnya lah, ada dua bulatan. Okey. So bila dua bulatan ni, kita tengok, kita ambil bahagian dalam ni. Ni akan jadi kanta. Okey. So apabila ni bulatan, maka dia akan ada tengah-tengah tu C, sini pun ada C. Jarak di antara jarak di antara pusat kanta dengan C ni ada satu tempat kita panggil sebagai titik fokus. Okey, kita akan bincang pada slide yang berikutnya. Okey, baiklah, istilah-istilah dalam kanta, istilah-istilah dalam kanta. Okey, so kat sini ada dua terus kanta, kanta cembung dan juga kanta cekung. Okey, fokus, bahagian yang pertama, fokus utama ataupun titik fokus F. Fokus ataupun titik
titik fokus. Okay, merujuk kepada F. So untuk kanta dia ada dua F. Satu sebelum kanta, sebelum kanta kita panggil sebelum lah. Kalau yang berada selepas kanta kita panggil selepas. Sebelah kanan kita sebelum, sebab kita anggap objek kat sini lah. Ni objek, objek. So yang sebelah kiri tu adalah sebelum kanta, dan manakala yang sebelah kanan adalah selepas kanta. Okey, so ada dua F. F ni apa? F ni adalah titik fokus utama, iaitu titik di mana titik di atas paksi utama di belakang kanta, di mana sinar cahaya selari dengan paksi utama akan menumpu. Okey. Kalau kanta ni untuk kata cembung lah, kata cembung. Kata cembung, titik tempat cahaya dia akan memfokus. Titik cahaya akan memfokus ataupun menumpu, menumpu ataupun memfokus. Kalau kita tengok kepada sinar-sinar cahaya yang melalui kanta ni, apabila dia melepasi kanta, okey, dia akan menumpu kepada satu bahagian. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kanta ni dia menggunakan fenomena pembiasan cahaya. Okey, jadi dalam kita punya penerangan, cahaya merambat, melepasi kanta, akan terbias ke titik fokus, terbias ke dan menumpu pada titik fokus. Okey, tu F. F ni adalah titik fokus. Okey, yang kedua, yang seterusnya adalah panjang fokus. Panjang fokus. Panjang fokus itu ialah apa? Jarak. Panjang fokus ialah jarak antara titik fokus F dan juga pusat optik. Ni P ni. Pusat optik. Optical center. Optical center. Bahasa Inggerisnya optical center. Okay, panjang fokus adalah positif bagi kata cembung. Kata cembung F-nya adalah positif. Okey, ini penting apabila kita nak belajar nanti tentang pengiraan. Okey, kita tengok pula untuk kata cekung. Kata cekung ni F-nya macam mana? F tu adalah titik di atas paksi utama. Di depan kanta. Ni di depan kanta. Depan kanta lah, sebelum kanta kan. Di mana sinar cahaya yang selari dengan paksi utama akan mencapah. Okey, seperti mana saya maklumkan awal tadi, sinar yang masuk ke dalam kanta cekung, dia akan mencapah. Okey, ke mana cahaya itu akan mencapah? Cahaya itu akan mencapah berpandukan kepada titik fokus. Nanti bila kita buat lukisan, kita akan lebih nampak lah bagaimana kita nak melukis capahan untuk cahaya yang mencapah apabila melepasi kata cekung. Okey, yang seterusnya panjang fokus. Panjang fokus juga sama, istilah dia adalah jarak di antara titik fokus dengan pusat optik. Okey, fokus, pusat optik. So ini dapatlah dia punya panjang fokus. Okey, baiklah, kan kita pergi kepada peraturan dalam melukis gambar rajah sinar bagi kanta. Okey, ini pentinglah apabila kita belajar berkaitan dengan bab cahaya. Salah satu perkara yang kita tak boleh nak elakkan adalah melukis gambar rajah sinar. Gambar rajah sinar. Sebab daripada gambar rajah sinar yang kita lukis itulah kita dapat menentukan ciri-ciri image. Ciri-ciri image yang akan terbentuk. Okey, kita pergi kepada kata cembung dahulu. Okey, sama juga dalam cermin terdapat 3 rules, 3 peraturan dalam melukis gambar rajah sinar. Untuk kanta pun sama. Okey, kita tengok kepada kata cembung. Okey, yang pertama adalah sinar cahaya yang selari. Kita lukiskan satu sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okey, kemudian apabila sampai kepada paksi utama, sampai kepada titik fokus, sampai kepada kanta lah. Okey, kat kanta ni pada ni O ni adalah pusat optik. Kita buatkan satu garis putus-putus ni.
Okey. So bila cahaya sampai dekat garis putus-putus ni, cahaya ni akan terbias. Cahaya akan dibiaskan ke F. Cahaya akan dibiaskan ke F. Okey, yang ni penting. Maklumat ni dibiaskan. Kenapa mesti ada perkataan dibiaskan? Kerana kanta adalah penerangannya ataupun konsep yang melibatkan kepada pembiasan cahaya. Okey, garisan yang kedua pula peraturan yang kedua pula, sinar dia melalui F dahulu. Sinar yang melalui titik fokus dahulu. Kemudian dia tergaris terus sampai kepada garis yang berserenjang dengan optical center, pusat optik. Sampai kat garis ni yang putus-putus kita buat ni, dia akan terbias, dan cahaya yang terbias selepas kanta tu akan selari dengan prinsip paksi utama. Okey. Dan yang ketiga, okey, kita buat satu sinar terus melalui pusat optik. Okey, satu sinar terus melalui pusat optik. Okey, saya tuan saya letakkan objek lah kat sini sini pun ada objek. Sini pun ada objek. Okey, so objek ni dia terus melepasi ataupun larilah melalui optical center tanpa dibengkokkan. Yang melalui pusat optik dia tidak perlu dibengkokkan, buat satu garis lurus sahaja. Okey, itu untuk kanta cembung. Okey, untuk kanta cekung pula sama juga. Yang pertama kaedahnya, okey, sinar yang selari dengan paksi utama. Sinar yang selari dengan paksi utama, okey, sampai kepada garis pada pusat optik. Seperti mana kita tahu untuk kata cekung dia akan terbias. Dia akan terbias mencapah. Dia akan mencapah. Macam mana dia mencapah? Sudut capahannya itu akan bergantung kepada pusat optik. Bergantung kepada titik fokus. Bergantung kepada titik fokus ni. Okey, apabila kita pergi titik fokus, baru kita boleh buat garis mencapah. Okey, peraturan yang kedua pula, sinar cahaya dia akan terus pergi ke F. F belakang ni. F di belakang kanta. Sinar kita nak buat ke F, tapi apabila sampai dekat optik, dia tak sampai ke F, tapi dia telah terbias. Terbias, sinar yang terbias itu adalah selari. Selari dengan paksi utama. Okey, manakala yang ketiga, garis ataupun sinar yang terus melalui pusat optik. Okey, sinar yang melalui pusat optik dia akan merambat secara lurus tanpa dibengkokkan. Okey, itu adalah tiga peraturan yang kena tahu. Sebab mungkin dalam soalan objektif dia akan berikan ketiga-tiga gambar rajah dan kita minta pilih. So kena tahu. Untuk kertas satu, kita kena tahu peraturan-peraturan dalam melukis gambar rajah sinar. Tapi bila masuk kertas dua, kita boleh melakukan hanya dua je lah. Perlu dua garis. Dan saya sarankan adalah peraturan yang pertama dan juga peraturan yang ketiga lah. Ini lukisan yang paling mudah. Kita gunakan peraturan pertama dan juga peraturan ketiga bagi kedua-dua kanta. Okay. Ini yang merujuk contoh gambar rajah sinar. Contoh gambar rajah sinar. Ini adalah objek. Okey, objek sini. Kita nampak, saya tebalkan sikit. Okey, ini objek. Ini image. Okey, macam mana lukisannya? Okey. Dia bermula daripada objek. So, objek pergi ke garis putus-putus, kemudian dia akan terbias pergi ke F. Okey, peraturan pertama. Peraturan yang ketiga, sebab saya gunakan satu dengan tiga, sinar daripada objek terus pergi ke pusat optik. Okey. Dan jika kita lihat di bahagian bawah ni, cahaya tu semakin menjauhi. Kita nak cari satu
tempat garisan tersebut bersilang. Okey, jadi kita akan panjangkanlah, panjangkan garis sebelum kanta. Okey, dan kita akan dapat satu tempat persilangan. Tempat persilangan itulah image akan terbentuk. Okey. Jadi apakah ciri image yang kita nampak kat sini? Okey, ciri image yang kita nampak kat sini adalah dia tegak. Tegak. Kenapa dia tegak? Sebab sama kedudukannya dengan objek. Anak panah. Kedudukan anak panah dua-duanya ke atas. Jadi dia adalah tegak. Okey, apa lagi yang kita nampak? Okey, size image ni lebih besar berbanding dengan size objek. Jadi magnified, dibesarkan. Okey, dan satu lagi cirinya adalah maya. Okey, cirinya adalah maya. Okey. Ini adalah bagi situasi jika U kurang daripada F. U ni adalah apa? U adalah jarak objek. F ni apa? F ni adalah titik ataupun panjang fokus. Okay, F adalah panjang fokus. Okey, ini gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua ni lihat kepada kedudukan objek. Kedudukan objek berada pada titik fokus. Kedudukan objek berada pada titik fokus. So sama juga petua yang tadi, kita gunakan peraturan yang pertama, iaitu yang pertama adalah kita lukis satu sinar yang selari dengan paksi utama sampai di garisan pusat optik, maka sinar itu akan terbias kepada atau terbias dan menumpu kepada titik fokus. Okey, peraturan yang ketiga, sinar daripada objek terus melalui pusat optik, dan garisan ini tidak akan dibengkokkan, dia bergerak lurus. So apabila kita panjangkan, kita tak dapat lihat dia punya titik pertemuan. So kat sini image terbentuk pada infinity lah. Image terbentuk pada infinity. Okey, ini situasi yang berikutnya. Okey, saya harap para pelajar boleh melukis contoh-contoh untuk gambar rajah sinar untuk kata cembung, untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas dan juga untuk lebih fahamlah bagaimana image ataupun ciri-ciri image yang terhasil. Okey, dengan hanya menggunakan kaedah ataupun petua pertama dan juga petua pertama dan juga petua yang ketiga. Okey, ini ada beberapa lagi lah dan contoh yang lain, dan diharapkan para pelajar boleh buat berdasarkan kepada lukisan yang ditunjukkan di sini. Okey. Sekarang kita nak tentukan ciri-ciri image, bagi objek yang berada pada kedudukan tertentu. Untuk kat sini kita dah nyatakan jika kedudukan U adalah infinity. U infinity ni maksudnya objek tu berada pada satu tempat yang jauh. Okey, inilah lukisan yang kita dapat. So apabila objek yang berada pada tempat yang jauh, okey, image itu akan terbentuk, image yang sharp, yang tajam akan terbentuk pada titik fokus. Okey, ini contohnya eksperimen kita nak menentukan panjang fokus bagi satu kanta. Okey, untuk eksperimen panjang fokus bagi satu kanta, kita mengambil satu objek yang jauh. Okey, objek yang jauh, kemudian melalui kanta, dan kita akan cuba lihat image yang tajam pada skrin. So kita akan ukur dia punya panjang fokus. Okey, ataupun dalam situasi teleskop, fungsi teleskop, di mana kedudukan objek, contohnya bulan berada pada satu infinity pada kedudukan yang sangat jauh, iaitu pada infinity lah. Jadi image pertama yang terbentuk pada teleskop, dia akan terbentuk pada titik fokus. Okey, image yang akan terbentuk adalah kecil, songsang dan nyata. Okey, manakala apabila U lebih besar daripada 2F, ini U lebih besar daripada 2F, okey, image yang kita akan dapat adalah kecil. Okey, songsang. Kenapa songsang?
Okey, kita tengok objek, objek anak panahnya ke atas, tapi dekat image anak panahnya ke bawah, sebab tu kita panggil sebagai songsang, dan juga nyata. Okey, jika U bersamaan dengan 2F, yang ni. U bersamaan dengan 2F. Okey, kita berdasarkan kepada lukisan dari segi saiz kita akan nampak sama. Kotak dia sama. Okey, so sama saiz. Songsang, sebab apa songsang? Anak panah tu, kepada anak panah tu, satu ke atas dan satu ke bawah. Okey. Dan yang ketiga adalah nyata. Okey. Kita akan lihatlah secara mudah untuk mengingat ataupun kita boleh memudahkanlah daripada kita menghafal dan sebagainya. Boleh menggunakan apa cakap, akronim lah, akronim ataupun kaedah lah yang sesuai untuk kita ingat ciri-ciri. Sebab untuk kata cembung ni cirinya agak banyak lah. Okey, contohnya kat sini untuk kanta. Okey, sama juga macam kita belajar dalam bab cermin, cermin cembung, juga cermin cekung. Okey, saya menggunakan kaedah K. K ni S. Kami suka belajar ilmu baru. Manakah I ni, I ni adalah yang selari dengan F. Okey, so kat sini ada dua, iaitu ilmu sains dan juga matematik. Okey. K ni maksudnya apa? K ni maksudnya kecil. S ni sama saiz. Sama saiz. B ni adalah besar. R adalah infinity. S adalah songsang. N adalah nyata. M adalah maya. T adalah tegak. Okey, bagaimana kita nak gunakan secara senang Okey. Jika objek kat sini saya tulis ni objek yang pertama objek kat sini. Okey, dan objek ni dia berada lebih besar daripada 2F dan juga berada di antara antara F dengan 2F. Okey, jadi apakah ciri dia? Cirinya adalah besar, nyata dan juga songsang. Okey, itu ciri dia. Okay, kalau objek berada di lebih besar daripada 2F, inilah ciri dia, kecil. Lepas tu kita pergi tengok yang ke atas, songsang dan juga nyata. Okay, so daripada sini rumusan yang kita boleh buat ialah semua objek yang berada lebih besar daripada F, semua objek yang berada lebih besar daripada F, dia akan bersifat songsang dan nyata. Manakala objek yang berada kurang daripada F, dia akan maya dan juga tegak. Jadi kalau kita nak menghasilkan objek yang tegak, kita kena letakkan objek kurang daripada F. Okey, ini cara paling mudah lah kita nak memahamkan. Okey, terusnya kita pergi kepada ini bentuk lukisan tadilah, seperti mana yang saya maklumkan. Kita menggunakan dua garis sahaja, iaitu peraturan yang pertama. Yang warna merah ni adalah peraturan pertama lah, mana sinar cahaya yang selari dengan paksi utama. Okay, apabila sampai kepada garis pusat optik, dia akan terbias. Macam mana nak terbias? Dia bergantung kepada F. Ini adalah untuk kata cekung. Kata cekung. Okey, dan juga sinar daripada objek dia terus melalui titik fokus, dan sinar yang untuk peraturan ketiga, sinar tu tidak mengalami pembekokan, dia lurus sahaja. Okey, so kat sini kita nampaklah ada persilangan. Tempat persilangan itulah tempat image yang terbentuk. Okey, so image terbentuk ni macam mana? Okey, kita lihat anak panah ke atas, kepala dia ke atas, dia tegak. Lepas tu saiz dia macam mana? Saiznya kecil. Saiznya kecil. Okey, dia terbentuk sebelum.
dia terbentuk sebelum kanta, maka dia adalah maya. Okey. Untuk kanta, bagaimana kita nak tahu dia maya ataupun dia nyata? Okey. Jika terbentuk selepas kanta, ni kanta, dia terbentuk selepas kanta dia terbentuk selepas ni, bahagian ni, dia terbentuk bahagian ni. Bahagian ni akan jadi maya. Dia akan jadi real, nyata. Tapi kalau untuk bahagian sebelah ni, dia akan jadi maya. Jadi, tapi untuk kata cekung semua dia akan terbentuk di sebelah maya lah. Yang nyata ni dia akan terbentuk untuk kata cembung. Kata cembung dia akan ada dua bahagian. Berdasarkan lukisan kita sebelum ni. Okey, tengok sini. Okey. Untuk yang ni dia terbentuk selepas. Terbentuk selepas. Jadi kat sini adalah nyata. Nyata. Okey. Jika terbentuk sebelum kanta, dia adalah maya. Okey. Kedudukan image. Tengok ini sebelum ni. Okey, tengok ini. Lukisan yang ini, objek image. Image terbentuk di kawasan objek. Image terbentuk di kawasan objek. So, kalau image terbentuk di kawasan objek juga adalah maya. Okey, yang ke bawah ni image, objek. Image terbentuk di kawasan yang bertentangan dengan objek. Image terbentuk di kawasan yang bertentangan dengan objek. So, image ni adalah image-nya nyata. Okay, ini bentuk-bentuk lukisan. Jadi, untuk kata cekung, dia hanya ada satu siri sahajalah. Iaitu kecil, tegak, maya. Ini untuk kata cekung. Dia ada 3 sahaja ciri dia. Ataupun bahasa Inggeris, visual, upright, and diminish. Okey. Okey, baiklah, kita pergi kepada kuasa kanta. Kuasa kanta. Apakah yang dimaksudkan dengan kuasa kanta? Okey, saya tengok tulisan ni. Okey. Kuasa kanta adalah ukuran keupayaan kanta untuk menumpu atau mencapah alur sinar cahaya, di mana unit SI bagi kuasa kanta adalah meter kuasa negatif 1 ataupun diopter, D. D. Kuasa untuk kata cembung positif, manakala kuasa untuk kata cekung negatif. Maksudnya kalau pergi cek dapat positif 20D, maksudnya perlu kata cembung lah. Kalau negatif 20D, ini maksudnya untuk kata cekung. Okey, positif untuk kata positif, kuasa yang positif adalah untuk kata cembung, negatif adalah untuk kata cekung. Okey, apakah rumus kanta? Rumus kanta adalah P sama dengan 1/F. Okey, ini dalam unit meter lah, sebab unit SI nya meter. Jadi P power sama dengan 1/F, dan mana F ni mesti ditukar dalam unit meter. Okey, tapi kalau dalam nak guna juga sentimeter, yang bagi atas tu kena 100. Tapi saya sarankan awak ingat yang ini je lah. Lebih mudah. Okey, seterusnya ni adalah pembesaran. Pembesaran, belajar juga dalam matematik. Pembesaran, macam mana nak rumus pembesaran, kat bawah ni. Ini contoh rumus pembesaran lah. Okey, rumus kanta. Okey, rumus kanta 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Ini rumus kanta lah, yang kena ingat. Okay, F tu adalah merujuk kepada panjang fokus, U adalah jarak objek, V adalah jarak image. Okey. Ini penting juga dalam kita belajar yang kat sini. Okey. Kalau kata cembung, okey, F dia positif. F dia mesti positif. Itu kena ingatlah. Belajar perkataan cahaya memfokus. Memfokus. Ada perkataan memfokus, menumpu. Menumpu. So, F tu mesti kita kena letak tanda positif. Sebab ni penting dalam pengiraan. Kalau nampak pula, kalau dia tulis
cekung ke, cekung ataupun mencapah. Okey, cekung mencapah. Jadi kat sini F confirm kita kena letak negatif F. Nilai F tu letak negatif lah. Ini sangat penting dalam pengiraan. Okey, U adalah jarak objek, V adalah jarak image. Okey, pembesaran M ni adalah pembesaran. Okey, pembesaran linear, di mana pembesaran ni adalah V per U. V adalah jarak image, U adalah jarak objek. Okey, selain daripada kita gunakan V per U, kita juga boleh gunakan HI per HO. Okey, tinggi image bahagikan dengan tinggi objek. Tinggi image bahagi dengan tinggi objek. Okey, hampir sama dengan apa yang belajar dalam matematik. So, pembesaran ni macam mana kita nak tahu dia lebih besar, sama saiz ataupun kecil? So, berdasarkan kepada pengiraan. Jika kita kira nilai M kurang daripada 1, maksudnya dia mengalami pengecilan ataupun diminish. Okey, image tu akan jadi lebih kecil lah daripada objek. Jika kita kira M sama dengan 1, maksudnya saiz image adalah sama dengan saiz objek. Dan jika kita kira M adalah lebih besar daripada 1, menunjukkan bahawa saiz image adalah lebih besar daripada saiz objek. Okey, ini contoh untuk kita kira lah kosakanta berdasarkan rumus yang diberikan, iaitu P adalah sama dengan 1 per F. Di kat sini F dia dalam 20 cm, yang ni kita tukar kepada meter, sama dengan 1 per 0.2 meter. So kita akan dapat nilainya positif. Positif 5 diopter. Okey, sebab tu cakap sebab kat sini F dia kata cembung F nya positif. Jadi kat sini kita letak positif dan kita akan dapat nilai positif lah. Kalau kita letak nilai negatif, contoh yang D ni, so kita akan dapat powernya atau kuasanya adalah negatif. Ini adalah untuk kanta cekung. Baiklah, kita tengok kepada soalan yang lain. Okey, satu objek diletakkan di hadapan sebuah kanta cekung dengan jarak fokus 10 cm. Okey, F jarak fokus. Jarak fokus adalah F lah. Jarak fokus ni adalah F. F adalah sama dengan 10 cm. Okey, tentukan ciri kedudukan dan nilai pembesaran linear image yang terbentuk apabila jarak objek ialah 15 cm. Okey, dia minta U. Dia suruh cari kan. Kita bagi U adalah jarak objek ialah samaan dengan 15 cm. Okey, soalan ni minta pertama adalah ciri-ciri dia. Oh, sekarang ni apabila ciri-cirinya ni yang kita kena ingat semula. Ada kanta, ada F, ada 2F. Okey, F nya kat sini sekarang 10 cm, tapi objek berada di antara sebab kalau 2F kat sini jadi 20. Tapi U berada pada kedudukan 15 cm je. U sama dengan 15 cm. So U berada di antara F dengan 2F. Okey. So kat sini kalau ingat semula apa yang saya nyatakan tadi, rumus kami suka belajar ilmu baru tu. So kita dah boleh tentukan ciri image pada U adalah samaan dengan 15 cm. Okey, ataupun bahasa Inggeris kita boleh buat read, rim, voom. Okey. So antara F dengan 2F kita akan dapat rim lah. Rim adalah real, inverted, magnified. Nyata, songsang dan juga dibesarkan. Real, inverted, magnified. Nyata, inverted ni songsang, magnified ni maksudnya dibesarkan. Okey, so dapat jawapannya. Okey, seterusnya kita dah tahu ciri, kemudian kita nak cari dia punya kedudukan dia. Kat mana terbentuk? Berapa jarak dia? So apabila kita nak cari kedudukan, maka kita gunakan rumus kanta, iaitu F adalah sama dengan 1 per F sama dengan 1 per U tambah dengan 1 per V.
Okey, F ni positif kan negatif? Berdasarkan kepada soalan ni adalah kata cembung. Jadi F tu akan jadi positif. So kita gantikan nilai 1/10 tambah dengan 1/15 tambah dengan 1/V. So 1/V adalah sama dengan 1/10 tolak dengan 1/15. Kita selesaikan secara matematik. Kita akan dapat 1/V adalah bersamaan dengan berapa? 3 tolak 1. 3/1 tolak dengan 3/2. 3 tolak 2. Darab 3 darab 3 darab 2 darab 2 per 30. So 1/V adalah bersamaan dengan 1/30. So V adalah bersamaan dengan 30 cm. Okey, kita nampak sekarang ni V kita adalah dalam nilai positif. Okey, jika V ni positif, maksudnya dia adalah nyata. Okey, V positif maksudnya ialah nyata. Kalau kita kira V dapat negatif, dia adalah maya. Okey, betul tak? Nyata. Betul tadi sebab kita dah maklumkan dia adalah nyata, image nyata. Okey, 30 cm dia belakang image. Okey, so kita dah dapat kat sini dia punya V adalah bersamaan dengan 30 cm. So kita nak cari pembesaran lah seterusnya. Pembesaran linear. Okey, V kita dah dapat tadi adalah 30 cm. So nak cari yang seterusnya adalah pembesaran. Nilai pembesaran image. Pembesaran adalah sama dengan M sama dengan V per U. Nilai V yang kita dah kira adalah 30 cm. Bahagikan dengan 15 cm. So kita boleh cancelkan dia punya unit. So kita akan dapat 2. Pembesarannya adalah 2. So pembesaran 2 maksudnya pembesaran 2 ni adalah lebih besar daripada 1. So apabila M greater than 1, maksudnya image yang terbentuk adalah lebih besar. So betul tak ciri yang kita dapat? Itu betul. Itu lebih besar. Okey, harap dapat ikutlah penyelesaian masalah ini. Kita pergi kepada contoh yang kedua. Okay, satu objek ditempatkan 20 cm dari sebelah kanta cekung. Okey, maksudnya U dia lah. Kita pergi. Maksudnya kat sini U adalah bersamaan dengan 20 cm. Okay, F adalah bersamaan dengan 15 cm. Okey, dia dah nyatakan sini adalah kanta cekung. Jadi F tu adalah negatif 15 cm. Okey, dia minta kirakan hitung jarak image. Okey, dia suruh hitung jarak image. Rumus yang kita gunakan adalah rumus kanta, iaitu 1/F sama dengan 1/U tambahkan dengan 1/V. Okey, gantikan nilai. Pada penggantian nilai ini baru ada markah negatif 15 cm sama dengan 1/20 tambah dengan 1/V. So 1/V adalah samaan dengan negatif 1/20 tolak dengan 1/15. Okey, so kita apa ni kali 4 dapat 60 kan. Ni kali 3. So negatif 3 tolak 4 bahagikan dengan 60. Okey. So 1/V adalah samaan dengan negatif 7/6. 60. V adalah samaan dengan, inversekan dia, okey, dapat negatif 8.6 4.557 cm. Okey, so kita akan dapat nilai negatif kat sini . Negatif ni maksudnya maya . Kalau dapat V dapat negatif maksudnya maya. Okey, kemudian dia minta kirakan ciri image, nyatakan ciri image yang terbentuk. Okey, yang ni kalau dia tak suruh tunjuk, kita pun tahulah apabila kata cekung dia akan memenuhi tiga ciri ni. Memenuhi tiga
Ciri tiga-tiga ciri dia lah kita dah tahu kan. KTM kan, kecil, tegak, maya. Okey, macam mana kita nak buktikan bahawa dia ni kecil? Sebab untuk kecil dengan maya ni kita boleh buktikan berdasarkan kepada pengiraan. Untuk maya ni kita dah buat calculation lah. Kita dah buktikan bahawa V kita dapat nilai negatif. So apabila V dapat nilai negatif, menunjukkan bahawa image adalah maya. So kita nak tengok dari segi kecil ni. So kita kembali. M adalah sama dengan V per U. Okey, berapa nilai V? V adalah 8.57. Bahagikan dengan U adalah 20. So nilai yang kita dapat adalah kurang daripada 1 lah. 8.57 bahagi dengan 20. So akan dapat 0.43. 0.443. So nilai ini adalah rendah. M kat sini adalah kurang daripada 1. So bila M kurang daripada 1, menunjukkan bahawa image yang terhasil adalah lebih kecil. Okey, soalan yang ketiga, sebuah kanta cembung dengan jarak fokus 15 cm menghasilkan satu kanta cembung dan nanti kata cembung jarak fokus. So F bersamaan dengan positif 15 cm. Menghasilkan satu image yang nyata. Okey, terbalik dan sama saiz dengan objek. Tentukan jarak objek dari kanta. Okey, keyword kat sini yang sama saiz. Lepas tu dia terbalik lah. Yang terbalik tu tak ada masalah. Yang keyword kat sini adalah sama saiz. So berdasarkan kepada lukisan, kita belajar lukisan tadi. Tu saya dah bagi kaedah untuk ingat. Ini F, ini 2F. Di manakah kedudukan objek yang akan menghasilkan image-nya yang sama saiz? Okey, ini akan berlaku pada kedudukan 2F. Image yang berada pada 2F ni objek yang berada pada 2F dia akan menghasilkan image yang sama besar. So berapakah jarak objek dia? Jarak objek. Dalam soalan dia hanya berikan titik ataupun panjang fokus. Panjang fokus kat sini adalah 15 cm. Jadi daripada F pergi ke 2F pun dia tetap 15 cm. So jarak daripada objek pergi kepada kanta atau U adalah samaan dengan 15 campur 15 samaan dengan 30 cm. Simple, senang. Cuma inilah tu perkara yang sangat penting yang perlu pelajar ingat, iaitu kedudukan objek dan juga ciri-ciri image-nya. Kalau faham dan ingat yang itu, sedikit sebanyak dapat membantu para pelajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ringkas seperti ini. Okey, soalan yang berikutnya, satu objek dengan ketinggian 3 cm ditempatkan. Okey, H dia. H-nya adalah samaan objek HO lah. HO sama dengan 3 cm. Tempatkan 20 cm dari sebuah kanta cekung. Ditempatkan. So U-nya adalah samaan dengan 20 cm. Menggunakan kanta cekung yang mempunyai jarak fokus F adalah samaan dengan negatif 30 cm. Sebaik-baiknya pelajar keluarkan maklumat-maklumat macam inilah. Sedikit sebanyak dia akan membantu kita. Okey, panjang fokus adalah negatif 30 cm. Hitungkan ketinggian image yang terbentuk. Dia minta cari berapakah ketinggian image. Jadi kita nak untuk mencari ketinggian image berdasarkan rumus pembesaran, M adalah sama dengan HI per HO ataupun sama dengan V per U. Okey, maklumat yang kita ada hanya HO dan juga U. So kita cuba cari V. Macam mana nak cari V? So berdasarkan kepada equation lah. Persamaan 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Okey, sebab berdasarkan maklumat lah. Sebab tu penting yang keluar maklumat ni, untuk kita tahu apakah rumus yang sesuai untuk kita gunakan. Gantikan nilai 1 per negatif 30 sama dengan 1 per 20 tambah dengan 1 per V. So 1 per V adalah bersamaan dengan 1 per negatif 30 tolak dengan 1 per 20. So samaan dengan darab 2, darab 2, darab 3, darab 3
So dapat negatif 2 tolak 3 per dengan 6, 60. So bersamaan dengan 1 per V bersamaan dengan negatif 5 per 60. Jadi V adalah samaan dengan bersamaan dengan tekan kalkulator, 60 bahagi samaan dengan 12 cm. Okey, so kita dapat V adalah bersamaan dengan 12 cm. So kita gantikan nanti, dapat negatif lah, dapat negatif. Alright, tulis negatif. Okey, V adalah sama dengan negatif 12 cm. Okey, tak nampak padam sikit. Oops. Okey, V adalah bersamaan dengan negatif V adalah sama negatif 12 cm. Jadi nak cari ketinggian, okey, kita gunakanlah ini. Okey, HI per HO sama dengan V per U. Kita nak cari HI ya. So HI adalah sama dengan V darab HO bahagi dengan U, sama dengan V12 darab dengan HO3 bahagikan dengan U. U adalah bersamaan dengan 20. So ketinggian yang kita dapat adalah 12 darab 3 bahagi dengan 20. Okey, lihat semula. Mungkin saya ada kesilapan kat situ. HV12 65. Okey, kita lihat mana salah. 1 per 30. Okey, F 30 cm, 20 cm. Okey, negatif 3 tolak negatif 2. Okey, negatif 12. V berada pada negatif 12. Okey, kat sini adalah 3 cm. V12 darab 3. 12 darab 3 bahagi dengan 20. Okey, sama dengan 1.8 Okey, dapat 1.88 cm. Okey, ini adalah ketinggian dia. So, HI image adalah lebih kecil. Okey. Seterusnya kita lihat kepada aplikasi aplikasi yang melibatkan kepada penggunaan kanta. Okey, yang pertama ni adalah kanta pembesar. Apa kegunaan kanta pembesar ni? Kegunaan kanta pembesar adalah untuk menghasilkan image yang besar. Okey. Biasa kalau kita tengok kanta pembesar ni, dia hanya melibatkan kepada satu kanta sahaja. Dan apabila kita menggunakan kanta pembesar, kanta ni kita akan letakkan berhampiran dengan image, bukan berhampiran mata kita, tapi berhampiran dengan objek yang kita nak tengok. Mesti berhampiran dengan objek yang kita nak tengok. Barulah kanta pembesar ni dia boleh berfungsi. Okey, kanta yang digunakan adalah kanta cembung. Okey, jarak objek mesti dia letak kurang daripada panjang fokus. Sebab tu saya katakan tadi, untuk kanta pembesar ni, kedudukan kanta mesti berhampiran dengan objek, sebab kita nak besarkan dia. So apabila kita letak tengok gambar rajah kat sini, ni ada kanta pembesar, kanta cembung. Kanta cembung dia akan berhampiran dengan objek. Maksudnya dia mesti kedudukan objek tu mesti kurang daripada panjang fokus dia. Mesti kurang daripada panjang fokus. Dan kita akan dapat satu image yang dibesarkan lah. Dan kedudukan image tu tegak, maya dan juga dibesarkan. Okey, kegunaan kedua adalah teleskop. Teleskop astronomi. Okey, dalam teleskop astronomi ni dia akan menggunakan dua kanta, yang mana kanta objek lebih nipis berbanding dengan kanta mata. Objective lens, ini kita panggil objektif, ini panggil eyepiece. Kalau bahasa Inggeris lah, ini eyepiece. Ini panggil sebagai
terbalik pula. Maaf, terbalik. Okey, yang besar adalah objek kantor objek. Okey, objective lens. Ini objective lens. Objective lens. Ini adalah eyepiece. Okey, eyepiece dah tebal berbanding dengan kantar. Okey, apa aplikasi dia? Aplikasinya adalah untuk melihat objek yang jauh seperti bulan dan juga bintang. Okey, terdiri daripada dua kanta cembung. Iaitu dikenali sebagai kanta objek dan juga kanta mata. Panjang fokus kanta objek adalah lebih panjang daripada panjang fokus kanta mata. Ini kena ingat. Fakta yang ni kena ingat lah. Biasa ditanya ni. Kanta objek menumpu sinar selari. Ini menumpukan sinar selari. Ini daripada objek daripada infinity, dia akan menumpukan pada satu tempat. Seperti mana saya katakan awal tadi. Okey, dan membentuk imej nyata, songsang dan kecil. Nyata, songsang dan kecil pada titik fokus bagi kanta objek. Okey, kata objek kedudukan di FE kan. Okey, kanta mata digunakan sebagai kanta pembesar. Kanta mata digunakan sebagai kanta pembesar untuk membentuk imej maya tegak dan dibesarkan. Jika kita nak bandingkan dengan imej yang pertama lah. Sebab imej pertama, ni objek kat sini, dia akan jadi image pertama kat sini. Ni image pertama, image 1. Lepas tu dia akan jadi satu lagi image 2. Image 2 ni akan lebih besar daripada image pertama. Okey, image kedua lebih besar daripada image yang pertama. Image kedua lebih besar daripada image yang pertama. Image pertama dia terbentuk oleh kanta objek. Okey, image kedua dia terbentuk disebabkan oleh kanta mata. Okay, pada perarasan normal, imej terakhir terbentuk pada infinity. Okay, kenapa terbentuk pada infinity? Nanti kita tengoklah. Ini dilakukan dengan melaraskan kedudukan kanta mata supaya imej pertama yang nyata menjadi objek pada kanta mata di titik fokus. Pelarasan normal, jarak antara kanta adalah FO plus FE. Ini kena tahulah. Okey. Kita balik kat sini. Kenapa dia terbentuk pada infinity? Okey, kerana image pertama ni, dia terbentuk pada apa? Image pertama dia terbentuk pada titik fokus kanta mata. Okey, kalau kita buat lukisan untuk kanta cembung. Okey, jika kat sini titik fokus, objek berada pada titik fokus. Objek berada pada titik fokus, dia akan menghasilkan image tu berada pada infinity. Okey. Ini boleh lihat semulalah gambar rajah yang awal tadi. Untuk kita lukis. Jika objek berada pada titik fokus, maka dia akan menghasilkan image pada infinity. Okey, yang berikutnya adalah mikroskop majmuk. Adalah mikroskop majmuk. Sama juga untuk mikroskop majmuk, digunakan untuk apa? Untuk melihat objek yang sangat kecil seperti mikroorganisma. Ini digunakan dalam amal biologi lah. Okay, dia akan mengamalkan menggunakan dua kata cembung berkuasa. Itu kata objek dan juga kata mata dengan panjang fokus yang pendek. Okay, panjang fokus untuk kata objek adalah lebih pendek daripada panjang fokus untuk kata mata. Okay, objek yang diperhatikan mestilah letak di antara FO dengan FE. Di antara 2FO dan juga 2FE. Okey, tengok kat sini, gambar rajah kat sini. Objek yang kita nak lihat tu, kita mesti letakkan dia di antara FO dengan juga 2F. Ni F lah. F dengan juga 2F. F dengan 2F. Kenapa kita letak antara F dengan 2F? Sebab kita nak image tu, okey, dia terbentuk selepas kanta. Selepas kanta. Dan image yang terbentuk ni mesti lebih besar daripada objek. Image lebih besar daripada objek. Yang ni lah saya kata, kalau kita ingat rim boom boom tu, kita ingat ciri-ciri tu bagi setiap tempat, dia akan membantu kita lah untuk lebih faham. Okey, so apabila kita letak objek berada di antara F dengan 2F, image yang terbentuk adalah songsang. Okey. Lepas tu dibesarkan
Kemudian dia adalah nyata. Okey. Image terbentuk kat sini. Ni image pertama. Image pertama ni dia akan menjadi objek kepada kanta mata. Image pertama dia akan menjadi objek kepada kanta mata. Okey. Dan kita lihat kat sini, untuk kanta mata ni, objeknya adalah berada kurang daripada F. Kanta mata untuk ini. Okey. Kedudukan objeknya adalah kurang daripada F. Okey, jika ada kanta, ini dia punya titik fokus, dan objeknya berada kurang daripada F, yang ni yang kita dapat, image-nya apa? Image dia maya tegak besar kan? Maya tegak besar. Okey. Maya, ialah maya. Besar tak? Besar. Kenapa nak besar? Sebab itulah kita gunakan mikroskop. Sebab mikroskop kita nak membesarkan image yang kecil, objek, kita nak membesarkan image bagi objek yang kecil, seperti mikroorganisma. Okey. Baiklah, kita nak tengok sikit, sebab tadi ada teleskop majmuk, kemudian kita ada teleskop majmuk, kemudian ada mikroskop kan. Jadi kita macam mana kita nak bezakan dari segi panjang fokus tu, kita nak bezakan dari segi panjang fokus. Okey. Mungkin pelajar boleh gunalah kaedah ini. Okey. Contohlah untuk teleskop majmuk kan. Kita tulis teleskop majmuk. Teleskop majmuk teleskop astronomi. Teleskop astronomi. Okey, kita kira berapakah nilai M. M-nya ada berapa? O-nya ada berapa? Dekat dalam ejaan ni. So M ada 1, O-nya ada 3. Okey, maksudnya apa kat sini? Panjang fokus bagi objective lens adalah lebih besar daripada panjang fokus untuk kanta mata. Panjang fokus untuk kanta objek adalah lebih besar daripada panjang fokus untuk kanta mata. Okey, kalau untuk mikroskop majmuk, M ada berapa? Okey, M ada 3, O ada 2. So maksudnya panjang fokus untuk objektif adalah kurang daripada panjang fokus untuk mata. Okey, ni untuk kita tahulah. So kemudian dari segi pembesaran, kalau soalan minta pembesaran, mudah je pembesaran ni. Kita tengok yang besar. Kalau yang besar, kat sini mana yang besar? FO kan? FO per dengan FM. Yang ni pula pembesaran adalah sama dengan mana yang lebih besar? FM. FM dulu, barulah FO. Sebab kita nak tengok nisbah pembesaran. Nisbah pembesaran. Okay, ini adalah antara petua-petua lah untuk mudah untuk ingat dalam menentukan teleskop mana yang perlu kepada panjang fokus objective lens yang lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, ini kedudukan dia. Yang kena tahu, kanta mata digunakan sebagai kanta pembesar untuk membesarkan image pertama yang dibentuk oleh kanta objek. Okey, dan juga kanta mata mesti diletakkan antara image yang pertama adalah antara kanta dan titik fokus kanta mata. Okey, satu lagi lah perbezaan je lah, perbezaan antara teleskop astronomi. Kalau kita tengok jarak antara kanta. Kita tengok jarak antara kanta. Okey, ni kita pada rasa normal lah jarak dia. D dia, kalau sebab untuk teleskop astronomi, ini FO dia. FO dengan FE dia sama, tempat yang sama. FO dengan FE pada tempat yang sama. Jadi kalau pada rasa normal ni adalah sama dengan FO plus FO plus FE. Itu jarak dia. Jarak antara kantanya adalah FO tambah FE. Tapi kalau untuk mikroskop majmuk, kedudukan kanta tu
Dia ada gap. Di sini adalah F untuk mata, ini adalah F untuk objek. Dia ada gap. So apabila ada gap, kita nak dapatkan dia punya jarak antara dua kanta. So jarak antara dua kantanya adalah lebih besar daripada FO plus dengan FE. Ini untuk mikroskop majmuk. Ni jarak lah. Kalau soalan minta pengiraan, kita nak kira jarak antara dua kanta. Okey, saya itu saja perkongsian ataupun ulang kaji kita berkaitan dengan kanta. Jadi para pelajar boleh membuat latihan-latihan yang lebih untuk lebih faham berkaitan dengan tajuk ini. Okey, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.